Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pada pembelajaran yang lepas, kamu dah belajar tentang fungsi dan persamaan kuadratik. Kamu diperkenalkan dengan ungkapan kuadratik dalam satu pembeli ubah. Okey. Jadi ini adalah bentuk. Okey. Bentuk satu ungkapan kuadratik ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, kamu cari perkali A, perkali B dan juga perkali C. Manakala x dan juga x ni adalah satu pemboleh ubah. Okey. Okey, kamu juga diperkenalkan dengan beberapa contoh ungkapan kuadratik . Okey. Jadi dalam kuadratik ni bermaksud kuasa 2. Okey. Bila sebut kuadratik di sini, kalau ada melibatkan kuasa 2 di atas ni, x kuasa 2, y kuasa 2, lagi apa lagi? A kuasa 2, contohlah kan. Okey, z kuasa 2, ini kita panggil sebagai kuadratik. Okey, kuadratik. Okey, dan graf dia adalah berbentuk lengkung. Okey, dalam bentuk lengkung gitu. Okey, seperti mana yang kamu telah buat sebelum ni, kamu buat latihan . Okey, kalau sebut dia kata tentukan sama ada ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik satu pembeli ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi. Maknanya berikan penerangan . Okey, dekat sini dia kata 2x kuasa 2 tambah 5. Okey, sini ada satu pembeli ubah. Okey, dia punya answer dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pembeli ubah. Sebab apa? Sebab ada x sahaja. Okey, begitu juga dengan B. Okey, B ni kalau kata kamu tengok, dia ada x. Walaupun dia adalah satu pemboleh ubah, tetapi dia ada nilai kuasa dia 3. Okey, dia nak syarat apa? Dia nak syarat kuasa tertinggi pemboleh ubahnya adalah 2 sahaja. Maknanya melebihi pada 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, dia bukannya ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebab kuadratik menunjukkan 2. Okey, seperti ni. Okey, ini adalah 2, kuasa 2. Quadratus dalam bahasa Latin dia kuadratik. Okey, itu melibatkan kuasa 2. Kalau sebut kuadratik, mesti yang melibatkan lengkungan seperti ini yang tadi, yang saya tunjuk tadi sebelumnya . Okey. Okey, kita tengok kepada yang C. C ada 2 pembeli ubah. Jadi secara automatiknya dia bukanlah ungkapan kuadratik. Kerana dia ada 2 pemboleh ubah X dan Y. Okey. Seterusnya, M kuasa 2, dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. 2X kuasa 2 tolak 3 per X kuasa 2. Jadi kalau ada per di bawah ni menunjukkan 2X kuasa 2 tolak 3 X negatif 2. Sebab apa? 2 ni berada di penyebut. Bila kuasa 2 berada di penyebut, dia akan jadi negatif. Bila jadi negatif, berarti ini tidak boleh diterima sebagai ungkapan kuadratik. Kerana kuasa 2 bukan nombor bulat. Okey, sebab dia ada nilai negatif. Begitu juga dengan F. Okey, kita tengok F pun sama juga. Bukan ungkapan kuadratik kerana kuasa 2 bukan nombor bulat. Sebab dia adalah nombor apa? Nombor pecahan. Okey? Okey. Kita tengok kepada rangsangan 2. Menyatakan nilai ABC dalam satu ungkapan kuadratik. Okey, untuk ungkapan kuadratik yang pertama, dia melibatkan AX kuasa 2. Okey. Tambah BX tambah C. Okey, kalau A menunjukkan 2, B menunjukkan 3, negatif 3 dan C menunjukkan positif 1. Okey. Jadi kamu boleh namakan di sini adalah 2, negatif 3 dan juga C. Yang ni pun sebenarnya kamu dah buat latihan . Latihan daripada minggu lepas . Okey. Begitu juga dengan yang ni. Okey, yang ni dia melibatkan kuasa tertinggi dia adalah 2. Jadi ini kita namakan sebagai A lah. A sama dengan 2. Manakala yang ni dia tiada apa? Tiada pembeli ubah. Maknanya dia duduk di mana? Duduk di pemalar, di belakang sekali. Maknanya ini adalah C. C sama dengan negatif 4. Manakala kalau kamu nak sebut B, B dekat mana? B adalah kosong. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok kes yang kedua. Soalan D.
negatif X kuasa 2 tambah X. Okey, yang ni bila kamu tengok, dia akan jadi seperti ni tadi. Okey. Dan negatif X kuasa 2 ni bersamaan dengan A sama dengan negatif 1. Okey, negatif 1. Manakala yang ni, dia ada pembeli ubah 1 saja, kamu namakan B ni adalah 1. Manakala yang C, tiada. Jadi, kamu letak C sama dengan 0. Okey, begitu juga dengan F. Okey, 1/2 X kuasa 2. Ini menunjukkan dia adalah perkali A. A ialah 1/2. Manakala B, tiada. Maknanya letak 0. C pun sama, letak 0. Okey, boleh? Okey, untuk hari ni kamu akan belajarlah tentang kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada 1. Okey, kalau tengok sini, dia ada dua perbezaan iaitu ungkapan dan juga fungsi. Okey, ungkapan kuadratik kamu dah belajar tadilah. Yang kita berkaitan dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kalau kata fungsi kuadratik dia berbeza je cuma di sini saja. Ungkapan ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C, manakala fungsi dia adalah Fx. Fx adalah fungsi, ya. Okey. Fungsi X. Maksud dia fungsi X. Jadi AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi sama saja sebenarnya. Cuma yang bezanya sinilah. Fungsi kuadratik mesti ada Fx. Okey, boleh Okey, kita tengok kepada standard pembelajaran dia. Mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada 1 dan seterusnya memerihalkan kuadratik. Memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, untuk pengetahuan kamu sebenarnya, fungsi kuadratik ni sebenarnya dia belajar, kamu kalau siapa ambil maths, matematik tambahan, memang dia ada lah berkaitan dengan fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik dan juga persamaan kuadratik. Okey. Okey, kita tengok kepada rangsangan minda 3. Mengenal fungsi kuadratik dengan hubungan banyak dan 1. Okey. Jadi dekat sini dia bagi pernyataan dia. Okey, graf fungsi Fx di bawah, lukis satu garis selari dengan paksi X dan graf pada graf B dan C dan contoh A. Okey. Kat sini dia kata tandakan titik persilangan antara graf fungsi Fx dengan garis lurus. Nyatakan bilangan titik persilangan, koordinat titik persilangan. Okey, jadi kita terus kepada gambar rajah A. Dia bagi sini Fx, X kuasa 2 tolak 3X. Okey, di sini paksi. Okey, Fx ni digantikan sebagai Y. Okey, boleh? Fx ni digantikan sebagai Y. Okey. Dan ini adalah paksi X lah. Seperti mana yang kamu dah belajar sebelum ni tentang graf fungsi. Okey. Ini adalah terpanggil sebagai graf kuadratik. Lengkung U ni adalah bentuk kuadratik. Begitu juga dengan yang ini. Yang ini pun adalah berkaitan dengan kuadratik. Okey, apa perbezaan di antara U dengan yang U terbalik ni? U senyum dengan U yang sedih ni. Okey, beza di sini dia adalah titik minimum. Manakala ini adalah maksimum. Okey, kalau kata minimum dia senyum, mesti dia positif. Okey, kalau kata maksimum, muka dia sedih. Bila dia sedih, dia adalah negatif. Okey, boleh? Okey, kita terus lagi Bilangan titik persilangan dia ada apa? Okey, bila kamu tengok titik persilangan, dia mesti ada 2. Di manakah titik persilangan tu? Okey, titik persilangan tu berada di sini. Bila kamu garis, guna pembaris, nampak dia berada di mana titik persilangan dia? Dia ada di sini dan di sini. 1 dan juga 2. Okey, lepas tu, okey, dekat sini kamu akan tengoklah koordinat titik persilangan dia. Okey, kat sini bila kamu tengok koordinat dia adalah 4, 4. Okey, 4, 4 di sini. Manakala koordinat yang kedua negatif 1, 4. Itulah cara kamu nak tengok dia punya titik persilangan tu. Okey. Okey, kita akan terus kepada bentuk graf fungsi kuadratik. Okey. Mengenal pasti dan memerihalkan hubungan antara nilai A dalam bentuk graf fungsi kuadratik. Okey Jadi kat sini bagi graf di sini bila kamu tengok ni bentuk kuadratik yang tadi tu. Okey, tengok dia kata syarat dia hanya terdapat 2 bentuk graf saja, iaitu bentuk positif dan juga bentuk negatif. Hanya terdapat 2 bentuk graf. Nilai A menentukan bentuk graf. Nampak nilai A. Baru tadi dia bagi tahu tadi.
Kalau kita sebut negatif AX tambah BX tambah C, yang ni adalah titik minimum. Titik maksimum. Okey. Manakala yang ini adalah titik minimum. Okey, kalau positif ni lain lah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Seterusnya kepada apakah titik maksimum dan titik minimum bagi satu fungsi kuadratik. Okey ya, kat sini dia kata, okey, bila bentuk seperti ni dia mesti negatif. Okey, yang ni mesti positif. Okey. Jadi kat sini dia kata lakaran graf fungsi kuadratik dalam A kurang daripada 0, Y1 adalah nilai tertinggi bagi koordinat Y. X1 ialah nilai yang sepadan dengan Y1. Maka titik dia adalah X1, Y1 dikenali sebagai titik maksimum. Baru tadi yang Ustazah bagi tahu tentang titik maksimum. Begitu juga yang gambar rajah 2. Dia berkaitan dengan titik minimum. Okey? Boleh? Baik, kita akan terus kepada paksi simetri pula. Okey. Bagi fungsi kuadratik, titik maksimum diperoleh apabila, okey, seperti ini sini, titik minimum pun sama juga. Apakah paksi simetri satu graf fungsi kuadratik? Okey. Paksi simetri, seperti mana yang kamu tahu ni mesti belah tengah lah kan? Macam ni. Yang ni kita panggil sebagai titik paksi simetri ya. Okey, paksi simetri dan titik minimum dia berada di tengah-tengah ni, di sini ya. Okey. Melalui titik maksimum, titik minimum fungsi dalam rajah di bawah. Okey, baik. Okey, kamu tengoklah. Setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri. Paksi simetri akan melalui titik maksimum dan titik minimum bagi fungsi kuadratik berikut. Okey, jadi ini adalah paksi simetri. Okey, dan yang ni X ni sama dengan H. Okey, kenapa dia X ni sama dengan H? Bila dia berada di bawah ni, ini kita panggil sebagai paksi X kan. Okey, yang ni adalah fungsi kuadratik Fx. Okey. Bila dia berada di sini, titik minimum dia H dengan K. Okey. X ni mesti sama dengan H. Di sini. Manakala titik maksimum, dia berada di atas. Okey. Fx. Yang ni X. Okey. Paksi simetri dia X mesti sama dengan M. Jadi X ni mesti sama dengan M. Okey. Boleh?